Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan niaga Vista Manhaj Sendirian Berhad yang berada di Facebook Akademi Vista Manhaj Malaysia dan juga yang berada di Cisco Webex Meetings. Saya mengalu-alukan kepada semua yang berada di Facebook untuk pindah ke Cisco Webex Meeting sebab saya lebih suka berada di platform Webex ini sebab saya dah sampai masanya untuk kita mengurangkan aktiviti kuliah tapi lebih kepada perbincangan postmortem atas tajuk-tajuk yang kita nak percakapkan. Jadi two-way communication adalah sangat perlu, sangat penting dalam situasi ini, terutama sekali dalam keadaan semua orang sedang nak apa lepas nak menyambut raya ni, tapi nak sambut raya pun teramana sangat. Nak sambut raya kena duduk di rumah lah kan. Adalah lebih selamat berada di rumah daripada berada di merata-rata tempat. Kan. Sebab kita ni masalah kita manusia ni, kita susah nak, kalau kita tengok sekarang itu saya kata dari itu dulu lagi saya cakap manusia susah nak berubah, susah nak transform diri dia. Walaupun tempat dia tu taklah berapa best sangat. Maksudnya macam saya katalah, saya pernah ajar dulu, saya pernah cerita dulu kan, masuk kelas duduk belakang kan. Lepas tu bila tengok bahagian depan tu kosong, bila kita kata mari pindah duduk kat depan untuk dapat lebih baik ilmu, dia nak bangun pun susah kan. Jadi samalah juga dengan situasi-situasi yang sedang berlaku di dalam suasana COVID ini. Saya melihat bahawa senario kenderaan yang semakin banyak sekarang ni, itu menunjukkan dengan jelas bahawa ramai rakyat Malaysia yang kurang prihatin. Maknanya tengok highway pun dah penuh, ramai orang, maknanya nak pergi mana tu? Takkan nak pergi kerja kot. Kan? Raya. Dia nak balik raya lah. Jadi bila nak balik raya, dia masih lagi tidak faham bahawa yang pertama, COVID ini adalah virus yang sangat bahaya, yang dia boleh ada dengan kita tanpa kita sedar. Ada kemungkinan dekat kita ni dah ada virus itu. Sebab apa? Aktiviti kita bergerak pergi kedai, pegang plastik bag dan sebagainya. Kita tak tahu, kita tak sedar pun. Mungkin dia dah beberapa hari ada dengan kita dah pun. Tetapi kita tak ada gejala. Sekarang ni suasananya adalah tidak ada gejala. Ramai orang yang tak ada gejala, dan bila tidak ada gejala, masalahnya adalah kenapa dia tak ada gejala? Sebab mungkin sistem imunisasi dia kuat. Virus itu tidak boleh memberikan kesan kepada tubuh dia, tetapi dia jadi pembawa. Bila dia jadi pembawa, dia tak tahu. Dia balik kampung, dia jumpa mak ayah dia ada penyakit, kencing manis dan sebagainya, jumpa anak saudara umur 3-4 tahun. Itu yang mula start berjangkit. Jadi saya sebenarnya sedikit risau dengan sikap rakyat Malaysia yang benda ni mereka memang sangat tak prihatin. Kalau kita tengok pergi beli kat kedai makan pun duduk rapat-rapat semua kan. Jadi macam tak kisah je. Dia macam kes accident lah, accident kan. Kita tengok orang accident, orang mati, alah itu orang, aku takkanlah accident kot. Macam tu. Suasana je sama lah sebenarnya. COVID-19 ini mungkin kita dah kena, kita mungkin dah ada pun, tapi kita tak ada gejala. So bila kita tak ada gejala, bermakna COVID tak mampu memberikan efek pada tubuh kita, mungkin sebab sistem imunisasi kita kuat. Tetapi masalahnya kat luar sana ramai yang yang lemah kan, macam kes dekat UUM kan, yang berlaku kemarin. Nak balik ke Sabah, kena check COVID dulu, baru tahu. Dia dah puas pergi shopping dekat Aman Jaya Mall, dekat Alostar tu dah puas shopping dekat Pacific dah pun. Sebab dia tak tahu, kita kali marah dia tak tahu. Jadi ramai kat luar sana memang tak tahu pun. Sama juga dengan situasi yang dekat Kelantan kan, balik daripada Kubang Kerian, balik pada KL. Padahal dia tak tahu pun dia ada virus tu kan. Dia suri rumah pula, mana nak jangkitnya kan. Tadi saya baca statement daripada Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, kata kemungkinan dia dapat jangkitan itu sebab dia duduk di kawasan red zone, dan di kawasan red zone itu
apa tu, dia punya suami dia bekerja sebagai technician TM ke apa, kalau tak salah saya lah. Jadi bergerak, mengata-ngata, mungkin sama juga tak ada gejala. Jadi situasi dia sekarang ini yang saya nampak adalah kalau kita tidak berhati-hati, benda ini akan jadi sangat besar, dan saya percaya inilah yang berlaku dekat China, yang berlaku dekat Eropah, dekat Amerika, yang dah beribu kematian setiap hari kerana unsur ini maknanya tidak dikawal, tak ada kesedaran untuk memahami bahawa kita mungkin dah kena jangkitan tapi kita kuat imunisasi, kita hanya jadi pembawa, dan apabila kita jadi pembawa, kalau kita connect dengan rakan yang adik-beradik kita, saudara-mara kita, itu akan jadi kesan. Aku cerita about COVID pula malam ni. Sebenarnya nak cerita tajuk lain, dia bercerita sebab COVID pula kan. Tapi dia ada relevannya. Relevannya adalah relevannya adalah ajaklah minum Be Life Coffee sebab mengamalkan Be Life Coffee itu boleh membantu meningkatkan sistem ketahanan tubuh kita, disebabkan oleh ada dua bahan aktif yang ada di dalam Be Life Coffee, iaitu daun belalai gajah dan juga uh, apa tu apa dia, daun belalai gajah dengan kamu-kamu. Dua bahan aktif ini mengandungi vitamin C yang tinggi. Sangat penting vitamin C itu, ibaratnya sistem ketahanan tubuh itu seperti pistol, vitamin C itu sebagai peluru. Kalau tak ada peluru, nak tembak virus macam mana? Jadi itulah antara perkara yang kita kena war-warkan dalam pasaran. Dalam situasi sekarang ini, mengamalkan Be Life Coffee adalah amalan kos yang paling rendah sekali. Dengan kalau kita jual RM35 saja, kalau pergi minum kat kedai kopi pun dengan rasa sedap, dan dia boleh membantu membina sistem imunisasi tubuh, insya-Allah, sebabkan kandungan vitamin C. Selain daripada kandungan guarana. Guarana ni memang kita tahulah di antara uh, buah daripada keluarga berries yang banyak terdapat di kawasan pergunungan di kawasan Amerika Selatan, di Brazil, Argentina, Peru dan sebagainya. Kat situ memang ada banyak buah guarana, dan buah guarana ni memang dah terkenal lama dah, dan banyak syarikat yang buat kopi ini ada menggunakan guarana, jadi kopi guarana, dan itu bukan merupakan satu perkara baru. Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya malam ni kita nak bincang secara open. Kita nak bincang tentang aktiviti-aktiviti gerak kerja di dalam melaksanakan strategi peringkat awal ini, iaitu menyemarakkan database itu untuk mempromosikan Be Life Coffee kan. So apa yang semalam Abang Rosdi telah pun mulakan gerak kerja mendapatkan database Abang Rosdi. So Abang Rosdi, saya nak dalam sesi ini kita akan lebih kepada two-way communication. Jadi saya nak minta Abang Rosdi sharing sikit apa yang Abang Rosdi dah buat setakat ini di dalam fasa yang pertama Saudagar Kopi, iaitu fasa pertamanya adalah untuk menyemarakkan database. Apa yang Abang Rosdi dah lakukan setakat ini dan apa feedback dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, setakat dua hari yang lepas ni kita survey kedai makan yang ada. Kedai makan yang ada tu kita tengok siapa owner dia, dan juga kita tanya kawan-kawan juga seliling kita di kawasan tempat tinggal kita tu, siapa yang kenal owner restoran tu, kedai makan tu. Jadi melalui itu nanti kita atur strategi lah, maknanya perincikan approach dia selepas tu. Jadi dengan harapan bila kita melalui orang yang kenal tuan kedai tu, jadi lebih mudah lah kita nak masuk lah. Itulah cara lah. Itu antara yang telah dilakukan lah, insyaAllah. Ya. Alright, terima kasih Abang Rosdi. Cik Jumat, saya suka tengok aktiviti Cik Jumat dekat online, dekat internet. Telah mengisytiharkan diri sebagai saudagar kopi, sampaikan gambar profil pun dah berubah sebagai saudagar kopi. Itu memang betul-betul nak mandi kopi selepas ni ya. Dan Cik Jumat, boleh dengar suara saya tak?
Halo Cik Jumaat. Line internet dia tak apa elok. Tapi apa yang Cik Jumaat baru kongsi dengan saya awal tadi, mengatakan bahawa dia telah viralkan melalui database yang dia ada. Satu yang benda yang best yang kita boleh sharing dengan apa yang Cik Jumaat buat adalah yang pertama yang saya dapat daripada dia tadi, peringkat awal tadi, adalah yang pertama dia mempunyai banyak Facebook. Dia ada banyak Facebook dia. Jumaat 1, Jumaat 2, Jumaat 3 lah agaknya tu. Dia ada banyak Facebook. Ada yang ada 5,000 orang, ada yang 3,000 orang, ada yang 2,000 orang, ada yang 1,000 orang. Dan dia juga ada grup-grup WhatsApp daripada market dia yang lama, daripada rakan-rakan yang lama. Dan dia dah mula dalam 2-3 hari ni, dia dah, sejak kita bercerita tentang Saudagar Kopi, dia mempraktikkan, dia menggunakan database yang dia ada tu. Dan Alhamdulillah, dia kata setakat ini ada beberapa kotak daripada permintaan daripada Sabah. Maknanya ada daripada Sabah yang mula nak merasai apa nama, Bilife Coffee, dan itu merupakan satu petanda yang baik pada Cik Jumaat, sebab dia dah akan boleh pergi menjasarkan ejen-ejen dia untuk menjadi saudagar kopi di negeri Sabah, khususnya setakat ini di Kota Kinabalu Sabah. Itu daripada Cik Jumaat. Okey, mungkin Tuan Fazli ada apa-apa aktiviti yang telah dilakukan untuk saudagar kopi? Kau boleh sharing? Sila. Assalamualaikum. Dengar tak? Boleh dengar. Sebut dengar tak, baru dengar. Saya nak Cik Jumaat dia live meeting tadi tu. Sebab line dia tak elok tadi. Saya ingat saya nak live. Jadi tak boleh nak live pula. Okey, saya sebenarnya belum lagi kata orang menjurus kepada gerak kerja yang apa kata orang yang agresif lah untuk kopi ni. Cuma sebab bagi saya kopi ni satu benda yang saya mesti kena promote hari-hari. Cumanya saya duk fikir-fikir saya ni online ni, saya tak rasa macam saya boleh buat sebaik masa offline. Maksud saya sebenarnya tak sabar ni nak tunggu PKP ni habis. Sebab bagi saya bila PKP ni habis, insya-Allah masa tu memang saya rasa memang nak kena keluar, walaupun kita keluar tu kena pakai mask, tapi kena keluar lah, wajib memang kena keluar, tak ada pilihan dah. Sebab online ni bukan tak bagus, tapi dia macam terhad kepada mungkin kepada orang-orang yang kita kenal saja. Jadi saya nampak lah apa yang Cik Fuad Amrus duk cerita pasal gerak kerja kopi ni. Yang betul lah, kita memang kena keluar, aktiviti keluar tu memang wajib, memang kena buat. Jadi tapi kita setujulah dengan cara Abang Rosdi. Sebenarnya memang kita kena cari database, kita kena dah boleh lah kata orang buat survey di kawasan kita ni. Cuma ni dah dekat hari raya ni kita pun faham lah kan, dengan keadaan kita agak sibuk, dan sebenarnya suasana nak raya ni pun satu situasi yang tidak menentu sebenarnya. Sebab kita pun di antara rasa nak dengan takut. Seperti mana yang Cik Abang tahu tadi, memang kita tak boleh terlampau gairah, tu satu hal. Tak boleh terlampau gairah. Kalau ikut hati memang nak je beraya. Kita hari pertama nak pergi beraya. Tapi bila tengok kes yang berlaku kat Kelantan, kita rasa macam better safe, better stay at home lah. Kan? Yeah. Jadi saya memang insyaAllah lah, sebab saya memang teruja lah dengan apa yang Encik Fuad Amrus ceritakan tentang saudagar kopi ni. Salah satu mekanisme yang boleh kita lakukan untuk peringkat permulaan. Peringkat permulaan ni maksudnya dalam tahun pertama ni memang kena bersusah payah sedikit lah. Susah payah untuk bina sebab kita nak dapatkan income yang boleh meyakinkan orang di luar sana. Jadi kalau setakat kita tak boleh menaja, macam saya ni memang orang yang kira, kan saya dah kata dah, saya ni bukannya binary player sebelum ni, bukan, memang tak pernah terlibat dengan plan binary ni. Jadi banding dengan si Fuad Amrus mungkin dah biasa, dengan Bonda Siti Mariam mungkin dah biasa. Jadi kata orang menaja tu laju je kan. Jadi dia di situ dah boleh dapat pendapatan lah. Macam saya ni, bagi saya ni ibarat saya bermula pada zero lah. Mula pada zero, jadi saya memang kena kata orang back to basic, kena buat benda yang basic, bermula pada situ. Jadi ibaratnya
bila tak ada ahli yang ramai, kita memang kena buat trading lah. Memang kena buat jualan yang berbentuk trading tu. Dan sebagaimana yang CFO beritahu, bila kita dah buat peringkat permulaan tu, insya-Allah kita doalah mudah-mudahan dibuka laluan untuk kita dapat ejen lain yang buat benda yang sama macam kita. Jadi kita berharap mudah-mudahan sama-sama kita berdoalah, mudah-mudahan Allah bukakan rezeki yang luas untuk kita semua. Amin, amin, insya-Allah. Ini utamanya gerak kerja kita bersama Kopi. Bersama Kopi Be Life. Dan yalah sebab memang kata orang suasana dah berubah dan memang betul kita dah masuk dalam kata orang new norm yang different, yang memang norma kehidupan yang amat berlainan. Yes. Dan satu cabaran amat berat lah bagi saya lah, untuk diri saya ni. Kalau saya sebab bukan kalau betul-betul, memang saya sekarang ni 100%. Saya memang bermula pada musim COVID ni, saya sebenarnya dah memang meletak jawatan, dan selepas ni memang saya persen akan berjuang bersama Vista Manhaj full time. Itulah saya punya matlamat. Mudah-mudahan kita semua boleh berjaya untuk capai kejayaan yang gilang gemilang bersama Vista Manhaj. Amin, insya-Allah. Sekat tu Sifu Amrus. Terima kasih Tuan Fazli. Baik, satu itulah yang sebenarnya yang kita kena faham situasi sekarang. Kita kena yang pertamanya macam Tuan Fazli kita contohnya, dia nak mula balik ni, nak start balik, nak pick up balik kan. Jadi dalam suasana itu sudah tentu saya setuju, memang kena back to basic. Dari back to basic itu, kita baru nak mula. Ada orang dia dah ada kenal, macam saya mungkin Bonda Siti Maria mungkin dah kenal. Tapi ramai daripada yang ada dekat luar sana tu dia baru nak mula. So bila baru nak mula, antara yang kita kena faham adalah kita kan dalam multi level ni kan ada 5M. Ingat tak 5M? Yang pertama apa? M pertama, M kedua, M3. Dan yang pertama sekali kena guna barang lah. Itu step yang pertama. Kita ingat balik lah apa yang kita dah belajar sebelum ni. M yang pertama itu mengguna. Itu yang akan memberikan kita keyakinan. Macam Tuan Fazli, dia mula guna dulu. Minum kopi dulu, guna terapi manhaj, ada kesan pada isteri dan sebagainya. Dah minum kopi, dah rasa dia punya kesedapan, kelazatannya, dan rasa dia punya khasiat dia. Minum Bicolin contohnya kan, ada masalah itu paru-paru kan Tuan Fazli kan. Ada rasa perubahan. Dari situlah baru kita nak bergerak kepada M yang kedua. M yang kedua tu apa? M yang kedua tu menjual. M yang kedua tu menjual. Jadi menjual inilah maknanya yang pertama. Apa dia kategori menjual? Kita bina branding kita, jenama kita. Kita dah kena declare dah. Macam Cik Jumaat declare. Dia isytihar diri dia sebagai saudagar kopi. Dia dah viral lah dekat dia punya Facebook dan sebagainya. Maknanya itu adalah langkah pertama. Kita kena bagi tahu, to create awareness. A tu awareness, AIDA tu A yang pertama tu awareness, to create awareness dalam pasaran melalui apa saja medium atau platform, sama ada medium Facebook ke, Instagram ke, WhatsApp ke, apa ke, kena viralkan kau untuk bagi tahu kepada kawan-kawan, adik-beradik, saudara mara. Kita kena bagi tahu. Tak kisahlah mereka nak join ke, dia orang nak beli ke, dia orang nak apa ke, tetapi motifnya adalah untuk create awareness di kalangan mereka yang terdekat dengan kita. Dan kalau mereka kata, oh aku tak minat je, tak apa, kau ada tak orang yang kau minat? Ada tak kau rasa kawan-kawan kau yang minat minum kopi contohnya sekarang ni kan, contohnya. Jadi apa yang kita lakukan, memang kita bukan buat skim cepat kaya, kita bukan buat scamming apa semua. Kita adalah satu syarikat yang betul-betul berniaga produk. So bila kita berniaga produk, sudah barang tentulah proses untuk nak berniaga produk ini harus melalui proses-proses yang akan sedikit mengambil masa. Kita sebab saya tak mengajar anda untuk main plan. Beza saya dengan leader binary yang ada kat luar, ramai leader binary, mereka ini main plan. Dia orang suka cerita plan. Maknanya, okey, kalau masuk buka 3 tapak VVIP sponsor 3 orang, buka 3 tapak, dapat duit banyak ni. Saya, kalau anda perasan, proses education yang saya beri pada anda, saya tak main plan. Tetapi sebenarnya saya percaya yang pertama, good product never die,
Dan good product never die, dan daripada repeat sale itulah plan tu akan follow, daripada jualan produk itulah plan kita akan follow. Itu yang ada dalam kebanyakan ahli Vista Manhaj yang ada sekarang ni adalah product based, bukan binary based. So kita mungkin sedikit mengambil masa untuk kita nak meyakinkan public. Dan saya okey dalam situasi kita slow and steady, tapi kita dah boleh create sedikit-sedikit income. Sebab itulah saya cetuskan idea saudagar kopi. Sebab pada saya saudagar kopi ini mempromosikan kopi adalah paling mudah sekali berbanding dengan produk-produk yang lain yang ada di dalam Vista Mart. Paling mudah sebab murah, RM38 je. RM35 je. Orang beli cerita-cerita sikit sebanyak boleh. Ataupun kita buat 4 sachet test trial pack dulu, bagi orang rasa dulu, minum. Bila dia dah start dah merasai produk kita, dia tak akan lepaskan tau. Dia akan terus berbelanja. Dan daripada sinilah kita akan grab untung runcit, kita akan grab bonus peribadi, dan daripada sinilah kita akan dapat ejen, ahli-ahli yang berminat untuk nak buat. Dan daripada sinilah sebenarnya kita dapat, kalau kita rajin follow up, kita akan dapat ahli-ahli yang kemudiannya akan menggunakan set SAPV. Dan of course ini akan sedikit mengambil masa, but then don't worry, produk kita dah produk yang terbaik dah, insya-Allah, dan terbukti keberkesanannya dah banyak dah. Dan lepas raya ni dengan masuknya stevia kita, Stevista tu, itu powerful gila tu, ganti gula. Puan Zalawati hang pi mana, hilang pula dah. Puan Zalawati, hari ni dia letih, dia pergi berniaga dekat Tabung Haji. Kan? Tapi yang saya nak sharing adalah Puan Zalawati, kalau boleh masuklah balik. Hari pertama dia dapat Stevista kemarin, dia sudah balon 4 titik. Satu cawan dia bubuh 2 titik terlepas. Kan? Apa yang berlaku? Hari ni lembek. Hari ni dia ada tidak balas dalam badan dia, dan badan dia memang rasa letih badan dia tu. Dan itu saya percaya adalah proses tidak balas yang berlaku dalam badan. Nak pula puasa. Bila puasa kurang minum banyak, kan? Macam saya hari ni pagi saya berbuka tadi, saya ambil Stevista. Saya buat macam mana tahu? Saya berbuka, saya ambil B-Life, saya ambil B-Colin, dan saya titiskan 1 titik Stevista dalam shaker, air sejuk saya shake. Dia nak shake ni sebenarnya bagus, jangan letak serbuk tu dulu, letak air dulu. Kan? Kalau nak air sejuk lah. Selalunya orang shake ni dengan air sejuk lah. Orang tak shake dengan air panas, kan? Kalau air panas pakai cawan lah, kan? Pakai sudu lah. Saya berbuka. Biasanya berbuka ni kita nak air sejuk, kan? Saya suka dengan air sejuk. Jadi saya letak air sejuk dulu dalam shaker. Lepas tu saya letak B-Colin, saya letak B-Life Coffee, dan saya titiskan 1 titik. Tapi tadi tu terlajak 2 titik juga tu. Dan saya shake. Saya simpankan peti ais 1 jam sebelum nak berbuka. Lepas tu berbuka, sekarang berpeluh lah. Badan rasa berpeluh, dan saya tak ada keadaan macam Puan Zalawati. Kalau dia 4 titik semalam first time, nak lepas geram, balasan 4 titik, hari ni lembek terus, tak tahu ni macam mana, tak masuk hilang pula dah, kan? Jadi itu antara keadaan bagi proses tidak balas. Biasanya benda baru. Dia bukan pasal stevia tu, tapi disebabkan oleh Melissa officinalis leaf tu, daun tu. Daun tu, lepas tu dalam tu ada aquamin. Aquamin ni adalah mineral, kan? Badan kita perlu banyak mineral. So dalam Stevista kita letak aquamin sebagai mineral, sebagai garam galian dalam tu, dan dalam ada tu vitamin B kompleks. Sudah tentulah bagi orang yang pernah ada masalah kesihatan, so Stevista ni bukan sekadar ganti gula. Stevista ni dia membantu membetulkan, paling penting adalah tentang urat saraf. Itu yang dia masuk. Dia nak masuk, dia dekat lobi. Assalamualaikum Puan Wati. Masuk. Assalamualaikum.
Wati? Puan Wati, ada tak? Boleh dengar suara saya? Aku baru beletiak macam. Bunyi suara tu. Assalamualaikum. Puan Zalawati binti Ramli, how are you? Waalaikumsalam. Tak berapa sihat kan? Dapat dengar tak apa yang saya beletiak tadi pasal awak guna Stevie Star tadi tu? Tu siapa? Tu siapa dia tu? Tak tahu mana tu. Dia ada kat mana ni? Dah kat rumah ke ataupun dah balik? Saya dekat rumah sebenarnya sambil baring tadi. Sambil baring batu terlena. Jadi tadi saya berkongsi sedikit dengan Puan Zalawati berkenaan dengan Stevie Star. Hari semalam adalah hari pertama dapat produk. Lepas geram belasah 4 titik. Kau lepas kena 4 titik tu, lepas tu hari ni ketahuan lah kan. Sebab Puan Zalawati ni dia ada macam-macam masalah kesihatan sebelum ni, dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan semua, Puan Zalawati ni dulu badan dia kategori heavyweight. Badan dia dulu gemuk kan. Dan dia ada macam-macam masalah kesihatan. Dia ada gastrik, dia ada masalah usus, dia ada masalah urat saraf, dia ada masalah tekanan darah rendah, dia ada masalah migrain. Aku tahu macam-macam pasal masalah kesihatan dia ni kan. Jadi apabila dia ambil Stevie Star, benda baru masuk dalam badan dia, lepas tu dia balon aggressively, dia balon sungguh-sungguh 4 titik. 4 titik sakan. 4 titik sakan. Tak tahu ayak banyak mana. 1 titik ayak banyak mana. Kata terlepas 2 titik dalam ayak banyak mana. Okey, sebenarnya bukan nak balon. I tekan sikit je, tiba-tiba dia 2 titik sekali keluar. Apa tu? I tambah lagi air, bagi banyak sikit lah sebab 1 titik 250. So I tambah lagi air. Okay. And then lepas tu saya dia memang terlampau cepat tau dia punya tindak balas tu. I think masa 1 hour tu memang I nampak rasa berlainan dekat badan. Sebab 2 titik kan. Lepas tu dia jadi pening, dia jadi ya Allah, memang Allah je yang tahu dia tak selesa, dia problem dekat badan. Lepas tu okeylah. I rasa nak tidur tu besok pagi tu I pupuk lagi titik pula sampai 2 lagi. Ambil kau, betul? Kalau I lagi kan. Sekali siang tadi saya pergi kerja apa semua kan, buka kedai. Rasa okey, tapi rasa macam badan tu makin lemah. Saya rasa memang lain macam sangat. Lepas tu saya terampil tadi tu. Saya tak tahu kenapa tangan dia gatal. Dia tertekan sikit. Dia tekan sikit je sebab dia dekat tiup dia tu dah banyak. Dia banyak. Jadi dan kena faham Stevie Star ni dia pekat tau. Dia tidak macam stevia yang lain. Stevia yang lain orang panggil cerai. Yang ni dia punya anda boleh rasa dia punya manis je tu. Kan? 1 titik pun manis dah. Sebab tu saya ada kongsikan tentang testimoni daripada utara. Ada seorang kakak ni dia ada masalah kencing manis sampai tahap dia ni kalau pergi buat kerja dan sebagainya, lepas tu lepak kat kedai-kedai minum, kedai makan, dah bancuh dah air tu, kata contohlah dia minum teh or ais lah contoh dia kan. Dah memang kedai tu dah letak gula dah. Dah memang manis dah. Dia akan minta tambah gula lagi. Akak ni. Dan dalam seminggu kedua kebelakangan ni, dia sampai tahap badan dia rasa kebas. Bahagian badan dia dah rasa kebas. Dah tak rasa dah pijak tanah ni. Dan dalam masa yang sama, dia bila pergi hospital, check, dah tak boleh baca dah. Walaupun dia dah sebulan 2 bulan amalkan Bicolin, Botafast, Bimain, dia dah amal dah. Tapi satu masalah dia adalah dia tak stop gula pasir. Dia kata tak boleh lah, rasa macam tak puas. Aku memang kena ambil gula, kakak dia kata. Dia memang kena, kalau tak ada gula tak cukup manis ni, dia rasa macam tak puas.
Dia tak puas, dia tak boleh duduk. Ambil kau. Jadi apa yang berlaku pada dia adalah sampai tak boleh baca. Walaupun amal bikoli. Nampak tak? So apa yang berlaku adalah selepas dia dah settle down, relax sekejap, lepas 1-2 hari dia pergi check dekat satu klinik, bolehlah baca. Berapa bacaan dia? 32 gula dia. Lepas tu kebetulan waktu itu dah dapat tester tu, dia dapat dah tester, dan kali pertama dia kata, ya Allah, manisnya Stevie Star ni. Itu orang yang orang Kedah kata berdarah gula sungguh-sungguh. Itu dia kata 1 titik pun dah manis, dia terpaksa tambah air. Tapi selepas itu apa berlaku? Dia stop gula pasir, dia gunakan Stevie Star. Dalam kemarin dulu, gula dia drop dari 32 jadi 11. Kunci dia kat situ. So apa yang berlaku kepada Puan Zalawati kita ni ialah masalah dia, saya dah senaraikan dah tu, penyakit dia tu. Penyakit dia tu belum hilang lagi. No on off. Belum sembuh betul-betul. Cuma dia duk bertahan, dia tak ambil ubat hospital, betul. So dia banyak ambil suplemen, khususnya produk Vista Manha. So what happen adalah sudah tentulah dia akan mengalami proses pemulihan badan dia bukan akan berlaku dengan cepat disebabkan oleh amalan pemakanan dia, cara tidur dia dan sebagainya. Dia tidak boleh sembuh 100%. Dia masih lagi ambil gula pasir, I believe kan. Buka puasa, tak ambil dah gula pasir dah. Tak buang, tak ambil dah. Itu buat kuih, buat cucuk, buat apa, tak pakai gula. Oh, tak pakai. Jadi dia pun tak ambil. So, tapi apa yang berlaku kepada dia adalah bila dia start ambil Stevie Star, terus. Sebab apa? Hari pertama kau balun 4 titik weh. Benda tu memang pekat. Memang Puan Aida letak betul-betul Melissa Professionalist Leave tu. Letak Aquamin betul-betul. Letak B-complex tu. So semua benda ini dia memberikan kesan kepada saraf. Kita kena faham masalah kesihatan kita semua disebabkan ada gangguan pada sistem saraf dalam tubuh kita. Bermula dengan sistem saraf neuron otak kita yang bertindak sebagai sistem penyampai maklumat dan dibawa melalui satu seluruh sistem saraf kita. Dan kucing manis pun dia ganggu saraf, stroke pun mengganggu saraf, gout pun ganggu saraf, usus pun berkaitan dengan saraf. Efek saraf. Jadi apa yang berlaku hari ini, air kurang, nak puasa pula, itu yang jadi keletihan melampau. Sepatutnya apa yang perlu dilakukan malam ni, banyakkan minum air. Banyakkan minum air dan banyakkan buang air. Pembuangan okey tak untuk hari ni? Pembuangan malam ni daripada tadi sampai sekarang saya dah ambil 8 gelas air tadi. So pembuangan okey? Alhamdulillah okey. Tu tengok bila air tu cakap Melayu ni sebenarnya dia nak tumpang dan dia sebenarnya nak baring. Tu tengok berpeluh tu. Memang kena banyak minum air dan banyak buang air lah. Kalau tak buang, toksin tu tak keluar lah. Okay. So, terima kasih Puan Zalawati atas perkongsian tadi. Jadi itu sebenarnya nak cerita pasal bilah kopi, pergi cerita pasal Stevie Star. Dan saya nak sebutkan ini tau. Saya nak relate dengan apa yang Tuan Fazli sebut tadi. Dia kena bina daripada grassroots. Dia kena boleh daripada bawah. Dan sebenarnya produk kita ni bukan sekadar kopi sahaja yang bersifat culture produk. Stevia adalah juga bersifat yang seperti mana kopi. Jadi yang saya nak sharing kat sini adalah macam Tuan Fazli contohnya, bukan sekadar cerita pasal kopi, tapi boleh cerita pasal bahayanya gula. Ini saya letakkan sharing kan. Saya share sesi live Dr. Norman Muhammad Norawi kan. Jadi anda boleh dengar melalui dia punya YouTube dan sebagainya, Dr. Norman Muhammad Norawi tu untuk anda lebih memahami bagaimana sebenarnya Dr. Norman ni adalah seorang yang bekas pesakit kencing manis waktu dia belajar dekat Manipal University di India.
Waktu muda dia dulu, dia belajar first degree dalam bidang perubatan daripada universiti di India, dan waktu itu dia kena kecil manis. Badan dia obesity dan dia kena kecil manis. Bersama dengan rakan dia, Dr. Nur Asmara nama dia, laki. Dr. Nur Asmara lagi teruk, dia punya kencing manis dia sampai tahap masuk, sampai tahap koma, sampai tahap masuk ICU. Ini jarang-jarang itu. Dan apa yang berlaku adalah mereka memikirkan, kita orang ni pelajar medik, tiba-tiba kena ada kecil manis. So, apa yang berlaku adalah mereka cari cara, mereka banyak baca buku dan sebagainya, ikut kelas dan sebagainya. Dan pada asalnya mereka kan belajar dalam bidang perubatan. Dalam bidang perubatan moden memang tak ada ubat untuk kecil manis. Dan dalam bidang perubatan moden di universiti-universiti, pelajar perubatan diajar bahawa penyakit kecil manis adalah penyakit yang tak ada ubat, yang tak boleh dirawat. Tetapi mereka against benda tu. Mereka buat research sebab mereka muda lagi waktu tu, dah kena kecil manis dan ada obesity. Apa yang terjadi adalah mereka berjaya totally reverse gula kecil manis mereka. Reverse maksudnya sembuh totally. Sampai sekarang mereka sembuh masalah diabetes mereka dan masalah obesity mereka. Maknanya, kalau perubatan moden mengatakan bahawa tak ada ubat kalau dah kena kecil manis, ubat yang diberi termasuk cucuk insulin itu hanya untuk kawal. Ubat dari dulu sampai sekarang kesannya sama. Tetapi disebabkan oleh badan kita makin teruk, tahap kesihatan kita, gula kita makin teruk, sebab itu ubat itu bertambah. Kan? Ubat itu bertambah, tetapi bukan kerana ubat itu lebih baik, tetapi kerana badan kita lagi lebih teruk. Dia terpaksa tingkatkan dosis sampai terpaksa injek insulin. Kesan insulin dan sekarang adalah sama dengan 10 tahun yang lalu bila mula kena kecil manis. Ubat yang pertama kena kecil manis tu, kesannya sama dengan injek insulin dekat perut waktu lepas 10 tahun contohnya. Sebabkan oleh tahap kesihatan kita sangat teruk. Dari sebab itulah Dr. Norman Muhammad Dorawi, dia menulis buku Gula Adalah Racun. Kupasan ke saya kemudian nanti tentang gula ni. Tapi nak ceritanya, ramai dah rakyat Malaysia dah tahu dah bahaya gula. Kan? So, kalau rakyat Malaysia dah ramai tahu bahaya gula, tidakkah ini merupakan satu peluang pada kita untuk kita sampaikan kepada market tentang Stivista? Satu tawaran baru kepada rakyat Malaysia. Stivista bukan sekadar ganti gula, tetapi juga dia penawar untuk membantu masalah yang berkaitan dengan penyakit-penyakit berkaitan dengan masalah saraf. So, semua penyakit ada relate dengan masalah saraf. Jadi, itu kelebihan kita, Tuan Fazli. Contohnya kan. Jadi, bukan cerita pasal kopi saja. Kita juga boleh masuk culture produk yang lagi satu ni, iaitu Stivista. Saya sebut perkataan culture produk kerana dia adalah berkaitan dengan amalan harian manusia. Lifestyle. Perubahan gaya hidup. Percayalah, kalau ambil gula pasir tak berhenti, sistem imunisasi tubuh kita akan menurun dan itu membahayakan. Kita dah diberitahu dah 90% daripada kes kematian di Malaysia, daripada 114 orang dah mati, 90% adalah pesakit kencing manis. Jadi maknanya, no choice. Norma baru dalam kehidupan yang kita perlu lakukan sekarang ini adalah stop gula. Kita kena bagi tahu maklum pangah kita, kita kena bagi tahu mak kita, bapak kita, kita kena bagi tahu anak-anak kita, stop gula. Norma baru dalam kehidupan, new norm of hidup manusia di seluruh dunia sudah berubah, dan kita kena stop gula kalau tak mahu kena COVID. Sebab COVID akan ada dengan kita, akan ada dengan kita, mungkin dah ada pun dengan kita. Kan? Dan dia akan berada tak tahu berapa tahun. Mengikut pada ketua pengarah di WHO, dia kata, ketua saintis di WHO, dia kata takkan kurang daripada 5 years COVID akan ada dengan kita. Anda kena watch out. Tak ada virus yang dapat settlekan
dalam sejarah dunia. Tidak ada virus yang dapat settle dalam sejarah dunia. Tak ada. Dan mula kenal virus sampailah bila-bila virus tu tetap akan ada. Tak ada benda yang boleh bunuh virus. Allah tak angkat. Virus tu akan ada. Kan? Akan ada. Sebab apa kita contoh HIV? Mana ada ubat untuk HIV? Yang ada adalah untuk membantu menguatkan sistem imunisasi atau sistem ketahanan tubuh. Bukannya, dan kena elak daripada seks yang di luar tabi'i ataupun seks rambang dan sebagainya untuk mengelak daripada jangkitan HIV. Kita nak cerita je, itu berlaku. Sama juga dengan penyakit yang berkaitan dengan babi tu apa? Penyakit apa? Corona juga tu, dia punya nama dia tu kan. Jadi ada tak settle tak masalah tu? Virus tu hilang tak? Tak hilang. Cuma ubahlah kandang babi dia macam mana, ubah tempat dan sebagainya. Tak ubah. Penyakit kuku dan mulut, mana ada hilang? Penyakit kuku dan mulut time to time ada je. Jadi kita kena bersedia lah. Norma kehidupan dah berubah, COVID-19 takkan hilang. Kita jangan harap COVID-19 akan hilang tahun ni ke, tahun depan ke. Kita kena belajar sesuaikan diri. Dan inilah, di sinilah ada sedikit peluang kepada kita ahli-ahli Vista Manhaj untuk nak mengajak orang mengubah lifestyle, mengubah gaya hidup mereka supaya antara perkaranya adalah ambil pemakanan yang membantu menguatkan sistem imunisasi tubuh, terutama pemakanan ataupun minuman yang mengandungi vitamin C di dalam minuman ataupun makanan berkenaan. Dan yang kedua, stop gula pasir. Elakkan kecil manis. Sebab terbukti dah 90% daripada kes kematian, mungkin lebih pada 90%, saya percaya 95% yang meninggal itu ada penyakit kecil manis selain daripada penyakit-penyakit yang lain. Nah, ini yang saya nak relatekan dengan apa yang Tuan Fazli sebut tadi. Kita bermula dari bawah, apa yang kita nak kena sampaikan kepada masyarakat, jom gunakan platform Vista Manhaj, sebab Vista Manhaj menawarkan produk yang relevan dengan suasana COVID-19. This is apa yang patut kita buat. Dan saudagar kopi adalah sebagai salah satu daripada strateginya sahaja. Maknanya memperkenalkan kepada orang 10 kotak kopi, dia sudah mampu sehari, sudah mampu untuk kita generate pendapatan. Dalam tempoh 6 ke 7 bulan, kita dah boleh strike 1,000 lebih sebulan. Dan apa yang Steve Vista boleh buat? Dia boleh buat macam-macam. Kita kena faham, bila kita promote Steve Vista contoh dia, tak semua orang akan jadi ahli, betul tak? Saya dah cerita dah ada customer kawan saya ni, dia memang dia mengamalkan intermittent fasting, dia mengelakkan high carbohydrate dan dia elakkan sugar sebab dia kena darah tinggi, dia ada penyakit darah tinggi. Umur 48 tahun, dia ada masalah darah tinggi, so dia tahu bahaya ubat hospital ni. So apa yang dia lakukan adalah dia buat intermittent fasting. Nanti kita belajar tentang intermittent fasting. Yang keduanya dia elakkan gula. Yang ketiga, dia elakkan high carbohydrate, kan, dia banyak makan sayur dan sebagainya. Dan dia memang customer tetap saya, stevia. Jadi tadi saya dah kemarin saya dah bagi tahu dia standby dah, keluar nanti jual je. Dia tak nak ahli-ahli ni semua. Jadi ramai orang-orang yang begini yang kalau cerita ahli aku tak nak cerita, terutama kawan-kawan kita tak payah cerita ahli-ahli ni, dan tak perlu cerita ahli pun, dan anda tak perlu cerita tentang multi level pun dalam kali pertama anda memperkenalkan produk-produk Vista Manhaj, sama ada melalui WhatsApp broadcast, sama ada melalui online Facebook dan sebagainya. Tak perlu pun, cuma cerita aku ada produk ni dan kalau harganya memang mahal, RM88. Kenapa? Sebab begini, ada benda ni dan memang bagus dan sangat jimat. Sebab apa? Satu botol boleh tahan untuk 300 kali penggunaan. Inilah dia kekuatan kita sebenarnya. So, kopi, saudara kopi adalah backup saja. Itu belum cerita about terapi manhaj lagi. Kan? Jadi, baru cerita M yang kedua ni sebenarnya tadi ni. M kedua tu maknanya pertama dah guna, yang kedua tu menjual.
Jual dulu produk-produk, terutama produk-produk yang boleh membentuk sebagai lifestyle. Anda pilih antara 5-6 produk Vista Amal Haj ni, anda pilih. Tetapi tidaklah pengguna itu sampai bila-bila hanya akan jadi pengguna runcit. Bila dia dah rasa serasi sangat dengan produk kita, dan kita kena follow up lah untuk dia jadi ahli dan sebagainya. Jadi barulah pergi kepada M yang ketiga, iaitu menaja. Jual dulu, baru menaja. Anda jangan susah hati. Kadang-kadang yang menyebabkan dalam multi level ni, dia kira nak menaja. Dia nak menaja dulu. Pasal apa? Sat lagi aku cerita-cerita kat dia, tiba-tiba orang lain datang menaja dia. Rugilah aku. Itu attitude yang tak bagus. Saya percaya bahawa kalau dah tentu rezeki kita, insya-Allah dia akan jadi ahli kita. Yang penting adalah follow up. Kegagalan ramai orang di dalam multi level adalah apabila dia dah memperkenalkan produk, dia tak follow up. Kalau kita follow up, tanya dia macam mana guna, kan? Kita tanya khabar dia, bagi tips sikit, contoh cari doa-doa, kau cuba baca doa ni, insya-Allah kau baca selawat ni, insya-Allah sebelum kau amalkan. Kita sentiasa rapat dengan pelanggan kita. Takkan pelanggan kita nak pergi masuk bawa orang lain. Kalau masa itu, selepas itu dia rasa macam dia dah nak join dah, tapi takkan dia nak join kalau kita dah bagi good service kepada dia. Kita dah build up relationship dengan dia. Yang menyebabkan orang jadi takut bila mana nak terus menaja, gairah nak menaja, sampai ada yang bagi harga ahli walaupun orang tu tak masuk ahli, ialah kerana dia tidak yakin bahawa orang ini akan jadi ahli selepas itu. Sebab dia takut nanti orang lain datang taja. Percayalah, kalau anda bagi good service, ada follow up, sekejap je selepas itu dia akan join anda. Kalau ada pun orang datang nak ajak, dia akan tolak sebab dia dah build up relationship. Anda dah build up relationship dengan dia. Dan anda kena faham betul-betul. Kalaupun dia masuk juga bawa orang lain, anggap itu rezeki dia, bukan rezeki kita. Allah dah tentukan begitu, kan? Tetapi the most important thing adalah anda follow the flow. Menjual. Yang ketiga baru kita membuat sponsoring atau membuat penajaan. Jual dulu. Kecuali kalau orang tu memang kita tahu dia memang berpotensi untuk buat bisnes ni, dan dia memang nak jadi seorang ataupun nak jadi pengguna yang aktif. Ada boleh sharing dengan dia begitu. Nampak tak? Faham tak? Jadi flow dia begitu sebenarnya. Kan? Jadi M yang ketiga tadi adalah menaja. Kan? Barulah kita pergi kepada M yang keempat, memberi servis, memberi perkhidmatan, educate dia, ajak dia masuk kelas dan sebagainya. Kan? Memberikan perkhidmatan, beri servis, bantu dia. Dia nak tanya soalan ke apa ke, anda boleh bantu dia. Servis, bagi good servis, anda akan dapat good result. Kan? Dan yang kelima, M yang kelima adalah menghadiri meeting atau mesyuarat lah. Maksudnya kursus lah, kelas lah, macam kita duk buat ni lah. Jadi itu sudah terjadi, cukup 5 M yang perlu kita laksanakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang saya nak tekankan kepada anda adalah anda berada pada waktu yang tepat, kan? Pada masa yang tepat untuk mula menggerakkan perniagaan Vista Amal Haj ini. Anda ada at the right time sekarang ni. Dan selepas raya, siapkan database anda, lakukan aktiviti dan gerak kerja anda. Offline jangan tinggal, offline juga boleh dimulakan. Contohnya, carilah meja mana-mana, kopi contoh dia, kan. Tak semestinya anda pergi promote dekat kedai sahaja. Anda boleh pergi dekat bank. Orang duk beratuk panjang lepas raya ni, kan. Orang duk beratuk kat bank lah, nak cucuk duit ke apa ke. Alah, buka tonggek bonek kereta, letak dekat dalam, tester produk, bagi orang minum, bagi orang rasa. Orang akan, norma baru adalah orang akan berbaris panjang. Macam dekat Pelabuhan Kelang, Pasar Pelabuhan Kelang. Saya tengok dekat internet. Woi, panjang, berbaris tak tahu berapa kilometer, kan? Itulah peluang untuk kita memperkenalkan. Kita tak ada leader, tak perlu pun leader besar-besar ikut kita. Tak payah. Market ada dah, market baru yang sedang menunggu, kan? Orang queue. Lepas ni
Norma kehidupan dah berubah. Orang berbaris nak masuk pasar raya. Orang berbaris nak pergi cucuk duit dekat ATM, pergi bank dan sebagainya. Buka bonet kereta, bagi rasa tester, jual trial pack, ambil nombor telefon, dah kerja anda. 2-3 jam, dah selesai. Lepas tu follow up. Esok buat lagi. InsyaAllah, anda mungkin takkan perasan, aku ingatkan aku tak ada orang. Rupanya ramai orang yang aku boleh ajak. Rakyat Malaysia sudah mula sedar dan sudah mula mereka sedang belajar untuk menerima norma dalam kehidupan baru. Ini yang saya nak tekankan. So tuan-tuan dan puan, dah pukul 11. Kita stop dulu kelas kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang menemani saya di Webex. Terima kasih Kak Bai, Puan Wati, tadi Bonda Siti Mariam, Cik Jumat, Puan Fazli, Abang Rosdi. Terima kasih banyak. Dan yang mana yang berada di Facebook, rajin-rajinlah upload Webex tu supaya kita boleh sharing-sharing dan kita boleh kongsikan pengalaman kita, bagaimana untuk kita sentiasa bersemangat, sebab kadang-kadang gerak kerja berjemaah ini penting untuk kita mengekalkan semangat kita, motivasi kita, betul tak? InsyaAllah. So esok kita jumpa balik esok malam, insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.